dalam huru-hara hari kiamat. Pada muka surat 386 ada dibincangkan oleh Tuan Kitab tentang 7 kategori yang mendapat perlindungan di hari kiamat. Hadis ini hadis yang begitu masyhur sekali, iaitu tentang bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada 7 kumpulan manusia yang Allah akan berikan perlindungan pada hari kiamat, ketika pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan daripada Allah. Hadis ini sangat masyhur. Saya ringkaskan. Pertama yang Nabi sebut, pertama pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang suka beribadah. Yang ketiga, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling cinta mencintai, yang bertemu dan berpisah hanya kerana Allah. Yang kelima, lelaki yang digoda oleh wanita yang terhormat dan wanita yang kaya, tetapi dia menjawab, aku takut kepada Allah. Artinya dia tidak terikut dengan godaan wanita tadi. Kemudian siapa lagi? Orang yang bersedekah secara diam-diam, hinggakan tangan kirinya tak tahu apa yang diberi oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, orang yang berzikir kepada Allah bersendirian, lalu kedua-dua matanya berlinang dengan air mata. Ini 7 golongan yang ada jaminan khas daripada Nabi SAW, dia akan dapat keselamatan di hari akhirat. Cuma Tuan Kitab telah menambahkan di dalam kitab beliau pada muka surat 386 sebagai tambahan. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi pernah bersabda, siapa yang beri makan orang lapar, siapa yang memberi pakaian kepada orang yang tak berpakaian, siapa yang beri tempat teduh kepada orang musafir, maka Allah akan melindunginya daripada huru-hara kiamat. Hadis riwayat Abu Khutbah. Jadi tambahanlah 7 golongan yang kita biasa dengar, tambah lagi 3 orang beri makan, beri pakaian, beri perlindungan, juga akan dapat insurans di hari kiamat. Dalam hadis riwayat At-Tabrani daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, man laqqama akhahu luqmatan sarafallahu anhu miraratal mauqifi yaumal qiyamah. Siapa yang memberi saudaranya walaupun hanya satu suapan, maka Allah akan memalingkan daripadanya pahitnya keadaan kiamat. Jadi, orang yang kalau nak dapat perlindungan di hari kiamat, jadikan satu amalan kita suka belanja orang makan. Belanjalah, belanja. Sebab bila kita belanja orang makan, kita tolong bayarkan orang makan, suapan dia itu boleh memberi satu perlindungan kepada kita. Selalu buat kenduri. Dan yang terakhir pada muka surat 387, dalam hal perlindungan juga di hari kiamat ini, Tuan Kitab ada sebutkan tentang fadilat bersungguh-sungguh dalam mencari penghidupan. Kata dia, Nabi SAW bersabda, terdapat beberapa dosa yang tak boleh dihapuskan dengan semayang, puasa, haji dan umrah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, jadi kalau semayang, puasa, haji, umrah pun tak boleh hapuskan dosa itu, apa amalan yang kami buat supaya dosa kami boleh hapus? Jawab Nabi, kamu naklah bersungguh-sungguh dalam mencari penghidupan. Hadis daripada Abu Hurairah. Jadi, daripada kenyataan ini boleh kita faham, orang yang bekerja bersungguh-sungguh mencari rezeki demi untuk memperjuangkan martabat agama, bangsa dan negaranya, demi untuk memastikan kehidupan keluarganya itu selesa. Dia bersungguh-sungguh bekerja, orang ini juga boleh mendapat perlindungan di hari akhirat. Yahya bin Abu Bukair menyampaikan hadis tersebut ketika seseorang datang kepadanya untuk mengadukan dia ini ada masalah penyakit malas yang ada pada dirinya. Ramai golongan yang sebegini, malas bekerja. Dia duduk kehidupannya antara dinding dengan dinding masjid saja. Tak boleh. Mesti mau rajin bekerja. Tidak boleh buat perabot kursi meja, kepala serabut duduk saja. Tak boleh duduk saja-saja. Mesti mau bekerja. Baik, selesai saya sekadar nak menghabiskan tajuk perlindungan di hari kiamat itu. Baik, sekarang kita nak masuk tajuk yang mustahak juga, iaitu tentang syafaat. Ini pada yang ada kitab, boleh buka muka surat 389. Bab 8, syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat. Diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi pernah bersabda, aku adalah sayyid ataupun pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Adakah kamu semua mengetahui bahawa pada hari itu
Allah mengumpulkan seluruh manusia pada satu tempat, lalu Allah perdengarkan suatu panggilan yang keras kepada mereka semua. Ketika itu, matahari mendekati hingga mereka diliputi kesukaran dan kesengsaraan yang tidak seorang pun mampu menghadapinya. Sebahagian mereka berkata kepada yang lain, tidaklah kamu semua merasakan apa yang sedang kita rasakan pada hari ini. Oleh kerana itu, mengapa kamu semua tidak mencari seseorang yang dapat memohonkan pertolongan kepada Allah untuk kamu semua? Cerita ini tuan-tuan, ni hadis yang panjang. Hadis daripada Muslim, riwayat Muslim daripada Abu Hurairah. Cerita ni saya percaya ada di kalangan saudara-saudari yang pernah dengar. Kalau rajin pergi ke majlis-majlis ceramah agama, pernah dengar kisah ni. Tapi kita akan bacakan apakah hadisnya. Iaitu, Nabi ceritakan nanti bila dalam suasana hiruk pikuk padang mahsyar, manusia ni akan bertebaran nak mencari siapa yang boleh bantu diorang dalam suasana sebegitu. Jadi Nabi bercerita, lalu dalam kalangan ada yang berkata kepada yang lain, jom kita jumpa Nabi Adam alaihissalam. Siapa tahu dia dapat membantu kita. Dan mereka pun pergilah berjumpa dengan Nabi Adam. Mereka kata, wahai Adam, kamu adalah bapa kami dan bapa sekalian manusia. Allah menciptakan kamu dengan tangannya sendiri dan telah meniupkan sebahagian rohnya kepada kamu. Dia memerintahkan sekalian malaikat agar sujud kepada kamu dan mereka pun mentaatinya. Justru itu mintakanlah syafaat ataupun pertolongan padanya untuk kami, wahai Adam. Tidakkah kamu melihat penderitaan yang sedang kami alami? Dia minta dengan Nabi Adam. Apa Nabi Adam menjawab? Bagaimana aku nak menolong atau nak melakukannya? Sedangkan aku sendiri pun pernah dimarahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada suatu hari dengan marah yang belum pernah ditimpakan kepada orang lain. Jadi Nabi Adam pun, saudara sekalian, dia sendiri bukan tak nak membantu. Jadi Nabi Adam itu sendiri bukan tak nak membantu, tapi dia sendiri merasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia pun pernah dimarahi oleh Allah. Semasa kes apa? Seperti yang kita maklum, pada hari Allah melarangnya daripada mendekati pohon khuldi, tapi kata Nabi Adam, aku telah mengingkarinya. Demi diriku, pergilah kamu semua bercari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Adam tolak cara baik, minta manusia ni pergi cari Nabi Nuh. Nabi sambung. Lalu mereka pun pergilah berjumpa dengan Nabi Nuh dan berkata, wahai Nuh, kamu adalah Rasul pertama yang diturunkan ke bumi dan Allah telah menamakan kamu dengan hamba yang sentiasa bersyukur. Oleh kerana itu, mintakanlah syafaat padanya untuk kami. Tidakkah kamu menengok penderitaan kami sekarang? Apa jawab Nabi Nuh? Macam mana aku nak tolong? Aku sendiri pun pernah kena marah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu aku telah diberinya amanah untuk berdakwah kepada umatku, tetapi tidak seberapa yang mahu menerima dakwahku. Demi diriku, pergilah kamu semua, carilah pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Nuh kita tahu dia dakwah selama 950 tahun, diberi tempoh masa. Berapa hasil yang beliau dapat? Baginda hanya dalam tempoh 950 tahun, dia punya downline dia, yang mengikut dia itu tak sampai 40 orang yang naik kapal itu, ya. Itu pun yang naik kapal bukan semua manusia, gajah, zirafah, rimau, macam-macam lah yang naik kapal itu. Jadi dia sendiri merasa dia dimarah oleh Allah Ta'ala sebab misinya tidak selesai. Tapi sebenarnya kata ulama, Allah tak marah pada Nabi Nuh sebab Allah tidak tengok hasil, dia tengok usaha. Kalau berdasarkan hasil, Nabi Nuh tak ada nilai. Tapi usaha dia, bagaimana dia bersungguh-sungguh berdakwah. Sebab itu, Nabi Nuh alaihissalam masih saja dimasukkan sebagai ulul azmi. Baik. Kemudian manusia pun ketika itu, pergilah pula bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka kata, wahai Ibrahim, tolonglah kami. Kamu adalah Nabi Allah dan kekasih Allah. Bantulah kami ketika ini. Kemudian dalam keadaan yang sama, Nabi Ibrahim menjawab. Apakah jawapannya? Kita akan terangkan selepas ini. Kembali seketika nanti. Alhamdulillah, kembali kita bertemu cinta ilmu akidah dan falsafah, sedang membicarakan tajuk syafaat, yang mana membahaskan, kita sedang bahaskan hadis riwayat daripada Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, cerita bagaimana manusia di hari akhirat nanti bertebaran mencari bantuan. Jadi kita sampai tadi bercerita tentang akhirnya manusia berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun
tak dapat nak membantu. Sebab kata Nabi Ibrahim, macam mana aku nak tolong? Tuhan pun pernah marah pada aku malu nak bantu kau orang. Macam mana nak minta tolong, bagi kabel, bantu macam-macam. Apa sebab? Kata Nabi Ibrahim, sebab lalu dia menceritakan tentang perbuatan dusta yang pernah dilakukannya, dan dia berkata, demi diriku, pergilah kamu semua mencari Nabi yang lain. Dia Nabi Ibrahim, dia pernah melakukan 3 kali pendustaan. Ini bukan makna kita mengatakan Nabi-Nabi ini pembohong, tidak. Nabi Ibrahim atas sifat kenabian dia pernah berdusta kepada Namrud. Tapi pendustaannya itu bukannya bohong macam kita bohong. Dia bohong itu sebab dia nak checkmate kepada Namrud itu tadi. Kejadian bohong pertama ketika dia meruntuhkan berhala. Dia Nabi Ibrahim ni kan, masa muda dia, bapak dia tukang buat berhala, dia tukang pecah berhala. Kan kontra. Jadi satu hari malam dia pergi ke tempat sembahan patung ini, dia pecahkan patung yang kecil-kecil. Yang kapak ini diletakkan di tangan patung yang besar. Pagi esok Namrud nak datang ibadah, dia pergi, dia tengok patung semua dah hancur kecuali yang besar. Dia pun tanya, ini siapa punya kerja? Jadi Namrud punya punah sehat, bukan penasihat, punah sehat. Ini kata ini Ibrahim punya kerja lah. Jadi dia pun titah Ibrahim menghadap. Dia kata, ini kamu punya kerja? Ibrahim ketika itu sepatutnya dia kena jawab, ini memang saya punya kerja. Tapi tak. Apa jawapan dia? Ini bukan saya punya kerja. Dia sudah bohong 1 kali. Namrud tanya lagi, habis kalau bukan kamu, siapa yang buat? Tuanku. Cuba tuanku tengok, kapak dekat tangan siapa? Sebab malam tadi dia letak kapak dekat patung yang besar. Jadi dia pun bercerita, sebenarnya yang mengetuk patung ni yang lain ni sebenarnya patung yang besar ini. Sebab patung yang kecil ni nak tunjuk cerdik. Ini sini ada lagi, awak baru masuk kerja nak tunjuk pandai. Yang besar katuk yang kecil-kecil ni. Jadi Namrud rasa kena main. Dia dah bohong kali kedua. Namrud pun bantah. Pandai sangat awak bercerita. Takkanlah patung yang besar ni boleh ketuk patung yang kecil. Dia nak bergerak pun tak boleh. Takkan dia ketuk orang, ketuk yang lain pula. Ketika itu, barulah Ibrahim mengatakan, habis kalau begitu, tuanku sembah buat apa patung ni? Bergerak pun tak boleh tuanku. Nak sembah buat apa? Namrud sudah kena checkmate. Mati peh. Dia dah sakit hati, lalu dihukum bakar Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim, para pencinta ilmu sekalian, walaupun dia bohong 3 kali itu hanya kerana faktor muslihat, tapi dia punya tahap kesedihan dia luar biasa. Pernah satu hari, sahabat-sahabat dia tengok Nabi Ibrahim nangis basah janggut. Tuan, apa tuan menangis beria sangat ni tuan? Katanya, aku pernah bohong. Berapa banyak tuan bohong? Adalah 3 kali. Bayangkanlah tuan-tuan. Seumur hidup bohong 3 kali, menangis basah janggut. Kita sehari 17 kali berdoa sengih tuan-tuan. Tak ada rasa apa-apa. Itu sebab tak layak jadi Nabi. Nabi Ibrahim 3 kali seumur hidup. Jadi dia rendah diri, dia kata, jangan minta tolong saya lah. Pergilah jumpa dengan Nabi yang lain. Lalu manusia ketika itu pergi cari Nabi Musa. Ayat yang sama, Musa tengok kami ni tengah susah, tolonglah kami. Nabi Musa kata, aku bukan tak boleh tolong, aku malu dengan Tuhan. Aku dulu pernah buat kesalahan. Tuhan pernah marah pada aku. Apa kesnya? Nabi Musa AS, dia pernah terbunuh seseorang. Dia bukan bunuh, terbunuh. Ini kita tak dapat nak cerita panjang. Yang ada di rumah ni saya bagi homework lah ya. Buka surah Taha ayat yang ke-20. Start daripada ayat 20 itu, bukan ayat 40. Surah Taha ayat 40, dia ada ceritakan kronologi Nabi Musa ketika itu. Dia ni bila dah dewasa, dia dibesarkan dalam keadaan hidup bangsawan. Tapi dia sendiri orang Bani Israel. Firaun, pok angkat dia orang Kipti. Selalu hina orang Israel. Jadi dia pun bila dah besar, dia tengok kezaliman banyak berlaku. Dia keluar dari istana, dia berjalan-jalan dalam bandar. Dia terjumpa 2 orang lelaki yang bergaduh. Seorang nama Samiri, seorang nama Fatun. Fatun ni orang Kipti. Samiri ni orang Israel. Jadi dia pun tengok orang ni nak bergaduh. Musa masuk campur. Dia pukulnya Fatun ini tadi, meninggal Fatun. Dia tak sangka pukulan dia, pukulan ringkas je, tapi tak sangka boleh TKO. Mati Fatun ini. Jadi bila Fatun ni mati, rahsia ini yang tahu hanya Samiri saja. Dia kata sama Samiri, kau jangan cerita ke orang. Firaun cari aku nanti. Beres, kau tim, tak ada masalah. Tapi ini Samiri tak boleh simpan rahsia. Lama-lama cerita pecah, Firaun sudah muka, dan selebihnya bacalah sendiri dalam surah Taha ayat ke-40.
Jadi kata Nabi Musa, bukan saya tak nak tolong. Saya pun pernah ada buat silap. Saya malulah nak minta tolong. Ginilah, awak minta tolong dengan Nabi Isa. Lalu manusia pun pergilah jumpa Nabi Isa. Hei Isa, tolonglah kami. Kami tengah susah. Allah beri kelebihan pada awak banyak. Bantulah kami. Apa jawab Nabi Isa? Saya bukan tak nak tolong. Saya ni pun malu dengan Allah Ta'ala. Sebab lepas pada saya dah tak ada di dunia, macam-macam berlaku di atas dunia atas nama saya. Saya malu dengan Allah Ta'ala. Apa sebab? Kerana Nabi Isa dan juga ibunya telah dijadikan sembahan oleh manusia. Nabi Isa rasa malulah. Takkan saya nak minta tolong lagi, dah lah nama saya orang guna sampai sudah nak sembah sana sembah sini. Saya seganlah. Ginilah, awak pergi jumpa Nabi Muhammad SAW. Manusia ketika itu berharap jumpa dengan Nabi Muhammad, maka ya Allah, Nabi Muhammad ini memang sangat mudah betul. Dalam riwayat menyebut, akhirnya mereka temui Nabi Muhammad dan mereka berkata, ya Muhammad, kamu adalah Rasulullah dan penutup seluruh Nabi. Allah ampunkan segala kesalahan yang kamu lakukan. Oleh itu mintakanlah pertolongan pada Allah untuk kami. Tidak akan kau tengok penderitaan yang kami sedang alami. Jadi Tuan kita kata, berdasarkan hadis, pada masa itu Nabi telah pergi ke Arash untuk bertemu sendiri. Bertemu sendiri dengan Allah. Nabi sendiri pergi berjumpa dengan Allah. Lalu Nabi sujud kepada Allah. Kemudian Allah membukakan pintu untukku dan tidak akan dibukakan untuk selainku. Dan Allah telah berkata dan berfirman kepada Nabi, ya Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah apa yang kau mahukan daripadaku. Lalu kata Nabi, aku pun mengangkat kepalaku dan berkata, ya Tuhan, tolonglah umatku. Tolonglah umatku. Allah Ta'ala pun menitahkan, ya Muhammad, masukkanlah orang yang tidak dihisap daripada umatmu ke dalam syurga melalui pintu sebelah kanan. Demi jiwa Muhammad yang berada pada tangannya, sesungguhnya jarak antara satu pintu syurga dengan pintu yang lain sejauh jarak antara Mekah dengan Hijr atau antara Mekah dengan Busra. Dalam hadis riwayat Bukhari dinyatakan antara Mekah dengan Himyar. Inilah dia para pecinta ilmu sekalian, kehebatan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain bukan tak boleh tolong, boleh. Tapi masalah mereka pun ada kes juga. Dia pernah berlaku adalah benda-benda yang dia orang malu nak menghadap Allah, nak bantu orang lain. Sebab dia sendiri pun nak selesaikan hal dia tu ada 2-3 perkara. Tapi Nabi kita, Masya Allah, datanglah orang ramai-ramai. Mari, sini. Bayangkanlah baiknya hati Nabi kita. Kemudian kata, tak apa, tunggu, saya jumpa Allah. Nabi pergi ke aras, sujud gitu, tunduk pada Allah. Allah kata, angkatlah kepala kau Muhammad. Apa kau nak lagi ni sekarang? Wahai Allah, umatku tolonglah sikit. Kasih tolonglah. Ni macam dia tolong adjust kabel-kabel juga. Tolonglah ya Allah. Yalah. Masuk surga belah kanan kau punya umat yang terpilih. Nanti saya akan terangkan siapa yang layak pula. Bukan semua muka-muka cak ayam. Dia tak layak. Dia ada orang-orang tertentu. Syafaat yang hanya bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya inilah, kata Tuan kita, yang dimaksudkan oleh sabda Rasulullah yang berikut. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni akhba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Ini muka surat 391. Maksudnya, setiap nabi mempunyai satu permintaan yang akan dikabulkan oleh Allah. Namun mereka semua memintanya kepada Allah ketika di dunia. Sedangkan aku menahan aku punya doa sampai hari kiamat sebagai syafaat bagi umatku hari ini. Hari itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dia semua nabi-nabi ini dia ada talian hayat dia. Dia boleh guna. Itu memang jawab on the spot. Tapi nabi kita tak pernah guna. Nabi Nuh pernah guna. Nabi Yusuf pernah guna. Semua nabi-nabi semua ada guna. Itu yang kena puting beliung, bumi terbalik. Itu semua hasil doa nabi masing-masing tu. Tapi Nabi kita, aku tak guna talian ayat aku lagi. Apa sebab? Aku nak simpan pada mahsyar esok. Jadi inilah, patut kita kena sayang pada Nabi kita. Sebab dialah pemberi syafaat kepada kita. Apa syafaat? Syafaat tersebut berupa disegerakan hisab bagi mereka hingga mereka selamat dari ketakutan hari kiamat. Kita nak ambil kita punya catatan amalan ni seksa sebenarnya. Nanti kita akan ada satu tajuk tentang buku catatan amalan. Tapi bagi tuan-tuan yang selalu ambil result, ambil keputusan, tahulah seksa je kita nak buka sampai surat result itu ya. Bagi yang belajar college dulu yang jenis result hantar ke rumah, kita nak buka keputusan, Allah takutnya.
Result SPM pun sama juga. Kita nak tengok di papan kenyataan berapa kita dapat SPM pun ada takut. Ambil lesen nak tahu lulus ke tak lulus pun kita takut. Kita buat pemeriksaan kesihatan, medical check up. Ingat tak takut ke nak ambil keputusan? Pergi ambil darah, bla bla bla. Lepas tu minggu depan datang nak tengok kita punya darah macam mana, kencing manis macam mana, semua. Menyusahkan jiwa kita. Tak tidur malam. Tapi bila dapat saja result, wah tak ada penyakit. Awak sihat, tak ada penyakit. Apa perasaan? Berseri-seri muka kita. Terus makan nasi lemak lepas tu. Tak takut dah. 2 hari dah tak minum teh tarik ini. Susah hati punya pasal. Begitu, ini keputusan dunia. Bayang keputusan akhirat. Jadi Nabi dia akan adjust dengan Allah Ta'ala. Kasih cepatlah ini orang. Kasih cepatlah. Tak payah kasih dia lama-lama. Dia susah hati, maka kasih tolong dia. Kasih cepat sajalah. Jadi semua pantaslah urusan-urusan. Ini yang kita sebut sebagai syafaat Nabi. Cuma dalam kitab ini, tuan kitab kita ada catatkan pada muka surat 392. Sabda baginda. Maka dijawablah oleh Allah. Ya Muhammad, masukkan orang yang tidak dihisap daripada umatmu ke dalam surga melalui pintu sebelah kanan. Dalam hadis yang kita bacakan tadi. Apa ertinya? Dia begini tuan-tuan sekalian. Dia orang yang dapat syafaat Nabi ni ada 70,000 orang yang masuk surga tanpa pemeriksaan custom dan immigration. Oh, ini syafaat pada Nabi. Dalam satu hadis Nabi sebut, wa'adani rabbi azza wa jalla an yudkhila jannata min ummati sab'ina alfan bighairi hisabin wala azabin ma'a kulli alfi sab'una alfa. Apa ertinya? Tuhan dah berjanji dengan aku boleh bawa 70,000 orang daripada umatku masuk surga tanpa hisab. Tak ada cek langsung ni, keluar airport terus keluar je. Tak ada melalui apa-apa tapisan. Dan kata Nabi, daripada 70,000 orang itu, 1,000 daripada jumlah itu, dia boleh tarik 70,000 lagi. Ambil kalkulator. Apakah jumlah Nabi boleh bawa orang daripada umat dia ni untuk masuk surga tanpa hisab? Jumlahnya ada 4,900,000,000. Jawapannya total umat Nabi Muhammad SAW, insya-Allah tak masuk neraka. Mudah-mudahan. Nabi akan usahakan dan dia kata Allah dah janji pada aku. Tapi Nabi berikan syarat. Sahabat bertanya, untungnya orang-orang ini, siapa mereka ya Rasulullah? Kata mereka tak semua. Yang dapat ini, humul ladzi la yatatayyarun wa la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nabi sebut orang yang dapat ni orang yang tidak melakukan tatayyur. Tatayyur ni orang yang selalu menganggap perkara di sekeliling dia ni ada sway, sial, malang. Ini tak boleh. Orang macam ni tak layak. Macam ada setengah orang kan nombor tertentu dia tak boleh pakai. Dia pakai nombor dia kata sway, mesti accident punya. Ini orang dia tak boleh. Ada orang rumah dia tak boleh ada tingkat 4. Dia takutkan roboh. Orang macam ni tak layak. Siapa lagi dua? Yang ini kita akan terangkan selepas ini. Jangan ke mana-mana, kembali nanti. Alhamdulillah kembali bertemu cinta ilmu, akidah, falsafah. Sedar atau tidak, kita telah pun berada di penghujung pertemuan kita pada hari ini membahaskan tentang tajuk syafaat. Tadi kita bacakan satu hadis berkenaan Allah Ta'ala membenarkan kepada Nabi untuk membawa 70,000 orang daripada umatnya tanpa hisap. Yang mana daripada 70,000 orang ni, setiap 1,000 daripadanya boleh bawa pula 70,000 orang. Maknanya ada 4,900,000,000 juta lah manusia yang boleh dibawa oleh Nabi SAW dengan syarat orang ini tidak tatayur, tidak suka menganggap sial sesuatu perkara. Ada hari tertentu tak boleh buat nikah hari sekalian. Oh ini hari malang. Ini tak boleh. Kena ada sifat orang Islam, tak boleh ada sifat itu. Wala yastarquna, tidak pergi jampi serapah. Maksudnya jumpa orang pengumatan yang tidak baca ayat Quran, tapi baca yang ngaut-ngaut di Wadi Manikam Sinawari, kata engkau, kata Israel. Ini semua ngarut punya ilmu-ilmu. Dan juga tidak mahu orang yang yaktawuna. Ini pengumatan zaman kuno, guna api. Dia bukan bekam, bekam itu lain. Ini guna besi panas betul. Ini dah tak ada dah sekarang ini. Ini syarat-syarat asas untuk orang yang layak mendapat kota 70,000 orang ni. Ini kita pernah bincang lama dah tajuk ini tentang syafaat Nabi, khusus ketika membahaskan tentang azab kubur tempoh masa yang dahulu. Baik, kita sambung balik pada muka surat 392. Abu Hamid ataupun Imam Al-Ghazali dalam kitab Kashful Ulum Al-Akhirah berkata, tempoh masa antara kedatangan manusia kepada Nabi Adam
Dengan kedatangan mereka berjumpa pula Nabi Nuh 1000 tahun. 1000 tahun. Bukanlah kita pukul 11 kan pergi jumpa Nabi Adam. Adam, tolonglah kami ini. Tak boleh lah ni, saya pun ada masalah. Cari Nabi Nuh, okey. Pukul 11 suku kita boleh jumpa Nabi Nuh. Tak, bukan 15 minit, 10 minit. Tempoh antara jumpa Nabi Adam, nak menyampai ke Nabi Nuh saja, orang yang kedua lepas Adam, 1000 tahun. Maknanya, nak menyampai daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, tempoh yang kita ambil 8,000 tahun. 8,000 tahun, 5,000 tahun akhirat. Bayangkanlah. 5,000 tahun nak boleh selesaikan masalah kita. Dalam tempoh itu pun kita dah macam-macam dugaan Allah Ta'ala bagi. Sebab itu sekali lagi kita peringatkan suasana akhirat. Ini belum cerita masuk neraka. Ini baru cerita kumpul baru dalam assembly. Duduk-duduk macam mana kita ni. Tempoh itu pun sudah begitu menyeksakan sekali. Kata Imam Al-Ghazali, manusia pada hari itu berkumpulan dan mereka juga berlainan bentuknya mengikut dosa masing-masing. Ada yang kemaluannya membengkak dan mengeluarkan bau yang amat busuk hingga mengganggu orang yang ada di sebelahnya. Ada yang disalib di atas tiang daripada api dan ada yang lidahnya menjulur keluar dalam bentuk yang amat buruk. Siapa mereka ini? Pertama, kata Imam Al-Ghazali, golongan yang pertama, golongan yang berzina. Dan yang kemudian dia melakukan perbuatan sodomi ataupun melakukan perbuatan liwat. Dan juga para pembohong, pendusta. Ada juga yang perutnya membesar sebesar gunung, iaitu orang yang memakan riba ketika di dunia. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan dibangkitkan pada hari itu dalam bentuk yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Bayangkanlah ya, dengan kemaluan yang membengkak, dengan lidah terjulur keluar, seriklah lidah tu kulu kili. Adam, tolong kami Adam. Lidah panjang ni, menipu hidup je ni, tarik gitu. Yang kemaluan bengkak, pikullah 3 orang, mikul agama. Oh, tolonglah Nabi Adam. Kata kawan tak boleh, pergi jumpa Nabi Nuh. Serik lagi, jumpa pula dengan Nabi Nuh. Seksa lah jawapannya, seksa. Kemudian, ada satu dalam muka surat 393, ada satu bab, iaitu syafaat yang dimaksudkan adalah maqam mahmudah, kedudukan yang terpuji. Kita kan ada satu amalan kita tak sedar amalan ini mustahak, iaitu lepas pada azan kita baca satu doa. Kenapa kita disuruh oleh agama baca doa ini? Hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyebut Nabi pernah bersabda, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah ati Muhammadinil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Bukhari nombor 614. Apa kata Nabi? Siapa saja lepas daripada azan dia membacakan doa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah, maka kata Nabi, orang ini pasti akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Dalam doa tersebut ada satu perkataan maqam mahmudah. Apa makna maqam mahmudah? Ini dibahaskan di dalam kitab kita ini sebab dia ada kaitan dengan syafaat. Sebab itu kepada pecinta ilmu sekalian, saudara-saudari, jangan jemu baca doa Allahumma rabbaha ini. Kadang-kadang ada orang komplain, Ustaz, saya nak jawab yang mana? TV Jerah pun azan, Masjid Negara pun azan, radio pun azan. Pening nak jawab. Asrama sebelah sekolah, sebelah rumah saya ni pun azan. Serabut nak menjawab doa mana satu. Jawapannya baca je lah sebanyak-banyak yang kita boleh. Radio dengar, baca juga. Dengar masjid live, baca juga. TV Jerah azan, baca juga. Lagi banyak kita baca, mudah-mudahan dapat syafaat. Sebab maqam mahmudah ini sangat mustahak. Pada muka surat 393 dijelaskan, diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku adalah sayyid atau pemimpin seluruh anak cucu Adam pada hari kiamat. Pada tanganku terletak panji Alhamdu, iaitu pujian, dan semua Nabi ketika itu berada di bawah naungan panjiku. Akulah orang pertama yang menjadikan bumi ini terbelah dan tidak ada lagi kebanggaan selain kebanggaan ini. Manusia yang dilanda ketakutan amat dahsyat pergi jumpa Nabi Adam.
mohon kepadanya dan bagai-bagai lagi. Selepas itu mereka jumpa pula Nabi Nuh. Ini yang kita ceritakan tadilah. Nabi cerita satu persatu. Dia jumpa Nabi Nuh juga tak dapat. Jumpa Nabi Ibrahim tak dapat. Jumpa Musa juga tak dapat. Akhirnya mereka datang menemuiku. Maka aku pergi bersama mereka menghadap Allah. Sesampainya di hadapan Allah, aku sujud padanya dan Allah berkata padaku, "Ya Muhammad, angkat kepalamu dan minta apa yang kamu mahu dariku. Mintalah pertolongan padaku, pasti aku berikan untukmu dan katakanlah, pasti aku dengar." Kata ulama, itulah maksud perkataan maqamam mahmuda yang terdapat dalam doa kita dan sebagaimana yang terdapat dalam ayat Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bih nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada waktu malam semayang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadat tambahan. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Surah Al-Isra ayat 79. Rupanya punca Nabi kita Muhammad SAW, dia boleh bantu orang lain berbanding dengan 124,000 orang Nabi yang lain sebab dia ada satu pingat namanya Maqamam Mahmudah. Itu sebabnya. Sebab itu dalam doa, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'ashul maqamam mahmud alladhi wa'atah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi ini makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Kenapa Nabi suruh kita doakan? Sebab Nabi kata, lagi ramai orang doa untuk aku lebih cepat dapat pingat itu. Dengan pingat maqam mahmudah inilah, aku ada akses untuk nak bantu orang lain. Sebab itu bagi kita semua yang nak dapat syafaat, doa. Biar Nabi kita dapat betul anugerah tertinggi tersebut. Kemudian, dalam hadis lain yang serupa dengan hadis ini, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi daripada Ibnu Abbas, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nabi mempunyai permintaan yang dikabulkan oleh Allah. Mereka semua memintanya kepada Allah ketika di dunia, sedangkan aku menahannya sehingga hari kiamat. Maka Nabi tangguhkan untuk menjadi syafaat kepada kita. Kemudian seterusnya ada dibincangkan dalam kitab kita ini pada muka surat 396. Perbezaan para ulama mengenai maqamam mahmudah, kedudukan yang tinggi. Secara ringkas, tuan kitab simpulkan kepada 5. Pendapat yang pertama, maqamam mahmudah itu adalah syafaat Nabi Muhammad pada hari kiamat. Ini adalah pendapat Huzaifah Al-Yamani dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Yang kedua, maqam mahmudah adalah penyerahan panji alhamdu ataupun puji-pujian kepada Nabi Muhammad pada hari kiamat. Ini juga tidak beza. Nabi akan ada satu bendera kontijen, tulis Maqamam Mahmudah. Semua orang mengikut dia, orang berjalan bawa bendera itu tadi ya. Kemudian yang ketiga, Maqamam Mahmudah maksudnya adalah Allah Ta'ala akan menempatkan Nabi kita di atas kerusinya di akhirat, berdekatan atau bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang berpendapat sebegini ialah Imam Mujahid, seorang ulama yang ternama dalam bidang takwil Al-Quran. Kemudian yang keempat, Maqamam Mahmudah adalah hak Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan sekumpulan manusia daripada neraka. Baik, seterusnya kita terus pergi pada muka surat 399. Ada mencatatkan satu tajuk, 3 syafaat Nabi Muhammad SAW. An-Nahas berkata, Rasulullah SAW mempunyai 3 jenis syafaat. Syafaat umum untuk semua, syafaat untuk menyegerakan masuk syurga, dan syafaat untuk mengeluarkan orang yang melakukan dosa besar daripada neraka. Sebab itu dalam bab syafaat Nabi ini, kita dah pernah bincangkan sebelum ini dalam tajuk azab kubur, bahawa Nabi kita dia mempunyai kelebihan memberi syafaat kepada manusia berdasarkan kepada perbezaan-perbezaan tertentu. Cuma dalam kitab kita ni ada dibahaskan sedikit, saya tak detailkan sangat, tentang perbezaan pendapat golongan Khawarij dengan Mu'tazilah. Khawarij dengan Mu'tazilah dia tolak syafaat.
bagi dia syafaat tak wujud. Jadi kalau ada di kalangan kita orang Islam yang kita dengar dia bercakap, mengarut je tajuk syafaat, mana ada Nabi bagi syafaat, syafaat ni gini-gini. Kita katakan pada mereka itu hujah orang Khawarij dengan Mu'tazilah. Sebab hujah mereka, orang yang buat dosa besar automatik jadi kafir, kekal dalam neraka dan mereka tak keluar daripada neraka. Tapi bagi kita ahli sunnah wal jemaah, Nabi akan beri syafaat termasuk kepada orang yang buat dosa besar. Dalilnya hadis Jabir daripada Anas radhiyallahu an disebutkan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan diberikan juga kepada orang yang buat dosa besar dari kalangan umat-umatku selama mana mereka tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulannya, marilah para pencinta ilmu sekalian, kita muhasabah diri kita hari ini. Mampukah kita menggapai syafaat Nabi SAW? Walhal dalam hidup kita tak pernah kita tanamkan rasa cinta nak mengikut peribadi Nabi, daripada kita tidur, bangun tidur sampailah kita tidur kembali. Mudah-mudahan tajuk ini memberi keinsafan kita bersama. Jangan lupa untuk bagi yang tidak berkesempatan untuk menonton Cerita Ilmu, bolehlah sama-sama melayari laman sesawang alhijrahmedia.com. Dan jangan lupa juga untuk menyertai kuis terkumpul akidah dan falsafah. Sekadar itu, terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.